Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul bin Mahmud, nombor metrik T20191089264. Baiklah, saya akan tunjukkan cara melakukan teknik CPR menggunakan kaedah Dr. Scab, DRSCAB. Langkah yang pertama adalah danger, iaitu bahaya. Okey, dalam situasi ini kita perlu memastikan diri sendiri dalam keadaan selamat dan juga mangsa dalam keadaan selamat. Iaitu contohnya sekiranya mangsa itu terkena renjatan elektrik, maknanya kita perlu alihkan mangsa itu ke kawasan yang lebih selamat. Maka dengan itu, macam mana cara kita nak pindahkan mangsa tu ke tempat yang lebih selamat? Okey, kita kena pastikan diri kita tak terkena air itu, and then kita kena, kalau boleh kita guna kain ke apa, lapikkan mangsa tu, kita angkat mangsa tu ke tempat yang lebih selamat. Okey. Yang kedua pula adalah respon, di mana kita perlu tepuk bahu mangsa dan kita perlu jerit di tepi telinga mangsa untuk memastikan mangsa sedar ataupun tidak. Okey. Kita jangan jerit depan muka mangsa, takut nanti terlanggar muka kita ke, dia terbangun, ambil kau satu. Terkena. Takut kita sekali terpengsan ke terkena sebab mangsa tu tersedar kan. Okey, saya tunjuk contoh lah kan. Okey, ini adalah contoh saya, mana ini jadi mangsa saya. Okay, saya tepuk bahu dia dan saya jerit tepi telinga dia. Cik sedarkan diri tak? Cik. Okay. Tapi kita jangan dekat depan muka, takut nanti terhentak. Okey. Baiklah, langkah yang ketiga adalah S, iaitu shout. Kita perlu menjerit untuk meminta pertolongan orang ramai yang berada di sekeliling. Kita minta bantuan orang tu untuk menelefon ambulans pada talian 999. Okey, saya bagi contoh ya. Cik, boleh cik tolong saya call ambulans 999 ya. Okey, mangsa ni berada dalam keadaan tidak sedarkan diri dalam lingkungan 20-an dan kejadian ni berlaku dekat Bandar Baru Udah. Boleh ke cik? Tolong saya ya cik. Baiklah, seterusnya adalah C, iaitu kompres, di mana kita memeriksa nadi mangsa dari kiraan 1001 sehingga 1010. Jika tiada, jerit no respond. Okey, cari tekanan di bahagian tengah-tengah dada mangsa sedikit ke kiri. Okey, lakukan 30 kali tekanan dengan kedalaman 1 ke 2 inci sahaja. Pastikan kedudukan tangan 90 darjah, iaitu lurus. Langkah yang kelima adalah airway, di mana kita perlu membuat pernafasan dari mulut. Okey, buka saluran pernafasan mangsa dengan tangan kanan, mendongak dahi ke atas dan tangan kiri di bahagian bawah dagu mangsa. Buka sedikit mulut mangsa, macam ni. Dan buat 2 hembusan dan tengok dada mangsa ni selama 1 atau 2 saat sahaja. Okey. Tengok dada mangsa tu ada tindak balas ke tidak. Okay. Lakukan pernafasan ini sehingga nadi mangsa kembali. Baiklah, langkah yang terakhir adalah breathing, iaitu kita perlu mengenal pasti sama ada mangsa sedar ataupun tidak. Okay. Periksa nadi mangsa dengan kiraan 1001 sehingga 1010. Okay. Jika mangsa belum bernafas atau tidak sedarkan diri, teruskan tekanan sehingga ambulans tiba. Okay, bagi contoh, betul? Kita nak kenal pasti mangsa tu sedarkan diri ke tak, kita kira dalam kiraan 1001 hingga 1010. Okay. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 sampai 1010. Masih tak sedarkan diri, so kita kena teruskan tekanan sehingga sehingga ambulans tiba. Okey, untuk bahagian baringan pemulihan pula, ini kita lakukan apabila mangsa sudah sedarkan diri. Okey, apabila mangsa ni sudah sedarkan diri atau mempunyai tanda-tanda dia nak sedarkan diri, okey, kita kena lakukan baringan pemulihan ni. Okey, tangan kiri mangsa ni kita letakkan di bahu. Okey, tangan kanan pula di bahagian atas kita angkat macam ni. Lepas tu dan bengkokkan kaki kiri mangsa. Bengkokkan kaki kiri mangsa. Lepas tu kita pusingkan mangsa, serongkan mangsa.
Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.